سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku akan ini risalah, padahal aku yang memulaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita panggil bo haraja pada Bismillah tu takluk dia mahdhuf. Maka kita takdir takluk kepada suatu mahdhuf. Kita kena takdir kelaharannya u'allifu hadhihi risalata hala kauni mubtadi'an bi bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku akan ini risalah, padahal aku yang memulaikan dengan bismillahirrahmanirrahim. Takut dia mau tanya raja bismillah tu mana muta'alaq dia, mana tempat takluk dia, mana tempat sakut dia. Hatu wajah kita takdir. Hatu kalau kita nak main ibarat, itulah takrirnya. Padahal aku yang memulaikan dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, lagi pula yang amat boroh, lagi pula yang amat siabelah kepada segala hamba yang mukmin. Itu makna bismillah. Jadi maklum bagi kita, jadi tiap-tiap ulama Islam ni di dalam karengi dia saat itu tak ada dia tak memulai dengan bismillah. Hanya semua tu sebut kata karengi daripada ulama Islam. Bismillah lah sebagai mula dia. Kalau karengi daripada puak-puak yang bukan Islam tak ada bismillah. Kalau hak bahasa boza kita ni ya tak geda mula-mula. Kalau hak bahasa Kristian tu kadang-kadang ya tak kayu gadah tu wapo. Tu dia panggil ambil sempurna, dia panggil. Ambil sempurna karengi dia tak ni dengan puja-puja dia. Tu dia. Kalau gitu, kalau hak pasang ulama boza, hak bahasa orang boza, orang sia ni gedo. Dia tak tahu kat kamu. Gedo saat itu sebagai sempurna di dalam kehidupan dia. Tengok ditanakan. Dia tak gedo. Apa? Nak jadi sempurna kehidupan di dalam tanakan. Seolah kata ambil berkat dengan gedo ni lah jadi lacak kehidupan dalam tanakan. Orang kerja pun jadi tak pelahir bala.
segala duit pipih tak ada tanah kampung pakak-pakak kerja dengan jalan adik tu jual dia ambil sempurna ya kira tak ambil sempurna. Hani seperti lah karengnya surat kita ngaji kalau syekh itu hak dulu kan gedah balik pak mula-mula gedah sebagai pendahulu karengnya dia hatu nak gaya kata semua tu menepati bismillah kita. Ulama Islam kita ni ya mula dengan bismillah. Karena ya tiru susunnya Al-Quran. Tengok tu mula Quran dengan bismillah. Padahal bismillah ni bukan turun di mula-mula. Mula-mula turun ayat ialah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagai penghabis turun ayat Qur'annya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah tu ayat hak Fatih Qur'an. Maka bismillah saat itu dia turun ke tengah-tengah. Tu dia. Maka Tuhan wahyi kepada Jibril suruh mari hajar Muhammad kali yang kedua sebagai atur Quran. Mula-mula tu ya wahyu turun dalam hadut selera Quran tak tahu kata duk ayat tu duk situ ayat ni duk sini ayat ni duk sini. Kemudian Tuhan tahu kepada Jibril suruh pergi hajar Nabi cara pelatu Quran. Cara pelatu Quran mengikut hak ada di luh mahfuz dulu. Luh mahfuz itu Quran wah bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula. Tak kalau turun daripada luh mahfuz hidup kepada langit dunia, dia panggil Baitul Izzah di tempat sifat Quran di langit dunia. Baitul Izzah. Maka duduk di Baitul Izzah turun kepada dunia saat itu masa 23 tahun. Turun di Mekah 13 tahun. Turun di Madinah 10 tahun. Ya panggil ayat Madaniyah tu. Kalau turun Mekah ayat Makkiyah tu 23 tahun. Maka turun saat itu mengikut keadaan berlaku. Berlaku gapo? Waktu turun berkata berlaku gani waktu jepuk ayat jepuk hak tu turun jepuk sini nak ayat tanpa tukar takir tak tahu hak mana dia hak mana dulu hak mana dia tak ngikut keadaan berlaku dia panggil sababun nuzul Quran nak berlaku gani turun gani laku gani turun gani kemudian adalah Quran dalam selera Jibril mari hajar pula Nabi cara susun maka Jibril hajarlah ngikut yang ada di luh mahfuz dulu. Iaitu mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin semacam kita maklum dah ini. Tu dia. Maka ulama Islam ya tirulah cara susun ni kitab dia ni sebagaimana susun ni Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ambil berkah. Lagi pula ia beramalkan dengan mafhum hadis Nabi. Kullu amrin Nabi kata zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Tiap-tiap hijau Nabi kata zibalin tiap-tiap hijau yang mempunyai caknu di sisi syarung. Ya begitu. Tiap-tiap hijau yang mempunyai caknu di sisi syarung, yakni maksudnya hijau hak ada harga di sisi syarung. La yubda'u fihi, tidak dimula padanya pada perkara saat ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta'u, maka ia perkara saat ni aqta'u terpotong. Apa terpotong? Ulama tafsirnya aqta'u naqisul barakah, yang kurang berkat. Pendek kata berkat teh tu kurang. Kalau kerja hak ada
ada go di sisi syaruk, kalau kita mula dengan bismillah ni sedikit benar. Berkat teh tu sikit. Tu nak ya tak ikut kerja apa? Kita kena mulalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi tak ada royak betul-betul. Tiap-tiap kerja hak ada go di sisi syaruk, mu kena mulalah dengan bismillah. Nabi tak ada kata lagu tu. Kalau Nabi kecek lagu tu, dia panggil mantuk. Nabi tak ada totok. Nabi tak ada suruh mula dengan bismillah. Nabi dok ikhbar. Nabi dok cerita kerja tu. Kalau kita tak mula dengan bismillah tak berkat. Nabi kata lagu tu. Mafhumnya. Ni hak kita reti. Mafhumnya. Kerja tu kalau tak mula bismillah. Kalau tak mula dengan bismillah tak berkat. Mafhumnya disuruh mula dengan bismillah. Sampai tu ulama buat sunnah. Sunat mula dengan bismillah. Pada kerja hak baik. Kerja hak haram tak boleh kita mula dengan bismillah. Kerja hak makruh kita mula dengan bismillah. Kalau benar hak haram kita mula dengan bismillah haram. Haram. Kita nak makan benda haram bismillah haram. Kita nak makan barang hak kita curi haram. Nak buat satu perkara kita mulakan dengan bismillah haram. Cuma yang jadi masalahnya makan barang curi. Kita curi wah dia orang. Maka dok istilah ulama tengah kata sunat juga bismillah. Sampai wah dia benda baik. Bukan jenis agak dia. Benda baik, sunat juga bismillah. Apa yang curi? Berdosa betul curi. Berdosa betul ya curi tu. Ya panggil betul benda haram li zati. Hak haram kita bismillah ni haram li zati. Zat dia betul-betul. Mana? Nak makan arak bismillah. Tu haram. Kalau gitu makan barang curi saat ni dia panggil haram li ghairihi. Haram kerana lain. Haram kerana curi. Diri buah dia nak curi saat ni tu tak haram. Tengah lama kata tak haram kok. Makan barang lagu ni haram. Nak makan barang curi haram bismillah. Tengah lama kata tak sunat juga bismillah karena haram bukan haram betul wah dia. Bukan haram betul-betul benda tak haram betul curi. Itu dia panggil hak kata haram. Kita mula dengan bismillah pada benda hak haram ni, haram li zati. Nak kata gitu. Ada apa haram li ghairi? Ada ulama kata tak haram mula dengan bismillah. Itu dia. Lepas tu kan hak sunatnya tiap-tiap benda hak syaruk bila kata tega sunat belaka kita mula dengan bismillah. Hak wajib suruh mula dengan bismillah. Hak dalam semaya tak lagi dah. Atau dalam mazhab kita. Karena salah satu daripada rukun semaya karena bismillah tak ni dikira sekali dengan Fatihah. Hati nak kayak kata beramal dengan hadis Nabi dan turut susun Quran. Itu dia. Sebab itulah bismillah ni jadi Nabi jamin sendirilah kalau kita amal dia saat itu kita jadi hebat. Tiap-tiap kita nak jamah gapo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang ni dijadikan kehebatan dalam kedudukan dia saat itu. Hebat di dunia, hebat di akhirat. Hebat di alam alawi, hebat di alam suflah. Apa tak hebat kan? Kita kata 3 patah supaya kita sebut 3,000 nama Tuhan. Itu dia. Ya nama Tuhan semua ni 3,000 nama. Duk di puak malaikat 1,000 nama. Duk di puak malaikat 1,000 nama Tuhan. Gapo kita tak tahu. Tak boleh tahu yang lain. Duk di puak para rasul 1,000 nama. Orang lain tak boleh tahu.
2000. Duk dalam kitab Injil 300. Duk dalam kitab Taurat 300. Duk dalam kitab Zabur 300. Jadi berapa? 2009. Duk dalam Quran 99. 2999. Pasal lagi duk di mana? So lagi duk dituai sendiri. Duk dituai sendiri. So lagi. Hak so lagi tu ulama selisih pula. Tengah kata duk di Allah sendiri, tengah kata duk dalam suhuf Nabi Ibrahim. Duk dalam suhuf Nabi Ibrahim. Tu ulama bilang. Maka 3000 nama ni terkandung masuk di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Duk dalam Allah, kandung dalam Allah 1000, Ar-Rahman 1000, Ar-Rahim 1000. Pas tak berkat kan? Tak berkat kan? Sebab itulah ulama kata nakisul barakah. Karena kata kurang berkat lah PJE tu kalau tidak memulai dengan Bismillah. Habis. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji tertentu iyo bagi Allah. Ya panggil alih lepo sang. Alih jenis. Al-istighraq lil jinsi. Nak menghabis sikli apro. Apro puji. Ya panggil alih tu saat ni tu alih jenis. Alih jenis. Tapi keedah alih jenis bila yang masuk di atas lapa muperak bata makna hak muperak dulu tu dipakai makna jamu. Sampai itulah kalau orang terjemah segala puji itu bagi Allah. Dia kata tak ada. Hak terjemah kata puji itu bagi Allah. Kalau kata puji itu bagi Allah, kita kena tanggung kata ni jatuh akaru. Segala puji itu bagi Allah. Puji-puji itu bagi Allah. Wi bunyi banyak. Segala puji itu bagi Allah. Yani mustahiqun lillah. Mustahak bagi Allah. Nak goyak kata aprok dia. Aprok puji saat ni tu berapa? Pak. Pak. Kita bagilah ke mana-mana. Apa kita tumpuk pak tu? Pertama puji apa? Puji kodeng bagi kodeng. Puji kodeng bagi hadis. Puji hadis bagi kodeng. Puji hadis bagi hadis. Aprok dia. Satu-satu ya pak. Kita bagi ke orang tu baik pak tu. Puji kodeng bagi kodeng. Tuhan puji dia sendiri. Klik dia juga. Puji kodeng bagi hadis. Tuhan puji orang berilmu. Tuhan puji orang sabar. Tuhan puji orang berjuru. Tuhan puji orang mukmin. Klik dia juga. Ya orang memuji. Kita puji Allah. Puji hadis bagi kodeng. Lek makhluk puji Allah. Klik dia juga. Ia menggerak lidah makhluk. Dia puji dia. Puji hadis bagi hadis. Kita puji sama-sama kita. Klik dia juga. Tak ada lagi lain. Faham tak? Tak ada lagi lain. Kita kata kita puji sama-sama kita. Kita kata Zaid puji Muhammad. Sabit pun Muhammad saat itu kena Zaid puji. Muhammad juru. Siapa jawab Muhammad juru? Allah. Siapa dia menggerakkan lidah Zaid puji Muhammad? Allah. Nak ya atas semua tu klik dia belakang. Hatu nak gaya atas segala puji saat ni. Walaupun nampak banyak tapi duk puji dia sore. Hatu kata mustahiqun lillah. Tertentu ia mustahak bagi Allah. Hatu kata segala puji itu mustahak bagi Allah jiwa. Dia sore. Supaya kita kata bareh
Bagai dok mari dalam negeri Sien ini perbuatan Jepun. Mari mutu, oh panah Jepun. Mari kereta roto, oh bijak. Mari bagai ikut bagai lagu mana saat itu tak kira lah. Bagai lagu mana sekalipun. Walau apa ratus ribu bahasa bagai sekalipun. Dok puji tu saya tu. Sampai apa? Semua tu klik Jepun belakang. Tapi dia wah. Oh molek kereta ni. Semua puji Jepun dah. Oh molek motor ni. Orang baru ni. Supaya puji Jepun dah. Oh molek kata bagai ni. Supaya puji Jepun dah. Berapa puluh bahasa kita puji bagai hak molek. Tapi supaya puji Jepun dah. Sampai apa? Mari dia belakang. Ini supaya tu. Kata-kata segala puji saat ni tu. Duk puji Allah sore ya. Tapi klik dia belakang. tak ada klik ke lain daripada dia solo. Itu dia. Kata-kata segala puji tertentu ia bagi Allah. Allah mana hak mustahak dipuji? Allazi hadana. Allazi itu dia panggil sifat pada Allah. Tapi sifat pada menepati ilah. Tersebab bagi kita jatuh puji kepada Allah tu kerana Allah yang menghidayah. Allazi. Kerana Allah yang menghidayah iyo Allah. Tu Pak Madi. Nah, akan kita hamak yang menghidayah iyo Allah akan kita lil Islam bagi berpegang dengan agama Islam. Anilah kalau kita nak kira harga, tak ada harga atas dunia ni kita nak bayar. Tak ada lah. Penuh kita nak balas wipada dengan budi Allah buat kita tu tak ada. Ini cuba kita fikir. Tuhan yang menghidayah ia akan kita bagi berpegang dengan agama Islam. Wama kunna dan tidak adalah puak kita ni. Kana lagi kunna. Memang itu. Dan tidak manafi dan tidak adalah kita ni. Dan tidak adalah kita. Linah tadiya no dapat tunjuk kita. Tidak adalah kita. Linah tadiya nak dapat tunjuk kita, nak dapat hidayah kita. Laula an hadanallahu. Kalau tidak bawa menghidayah akan kita oleh Allah. Kita ni tak dapat nak terima nak dapat tunjuk sama sekali kalau Tuhan tak hidayah. Tapi Tuhan pejatuh ke hidayah kepada kita. Islam lah kita. Itu dia. Jadi orang beriman, jadi orang Islam melalui hidayah daripada Allah. Wahai hidayah tu nenek kita. Padahal kita kira kata hari itu Islam tak ada seka buta sini ni. Hak bakar hak tok nenek kita hari tu tengok duk kat bahu duk kat balak tu bakar hak sah. Bakar hak kapai asal tapi dia Hindu hari tu. Hindu. Hindu. Agama Pram, agama Hindu, agama Buddha. Patu jadi hak tinggal hak tok berkekalan lah ni nya Buddha. Tu nak ayat tabaqah asal, agama asal di tempat teh kita sini. Kalau ada lagi lah ni, kalau semua tak kau mana tu jadi. Patut tok nenek kita hak lekak kau ni. Tu kita fikir kita. Orang serupa ya, puak tu laku. Tapi tok nenek kita hak lekak kau ni. Cuba kita fikir tengok. Hak lekak kau Islam. Dalam hadut lagu tu dia lekak kok Islam. Bila lekak Islam jadi kita apa? Tu sama kita tubiklah kok jalan ni tu, jalan ni Islam.
Kita kira tengok nak ya tak hidayah daripada Allah. Nak kita ni jadi orang baik, nak kita ni boleh jadi temu dengan syurga. Padahal kalau Tuhan dia dalam hati apa salahnya? Apa salah? Dia ya tak ada tetap ada dia. Pakat ada sebuah bala itu. Tu nak ya ada. Kita tak dapat tunjuk kalau Tuhan tak tunjuk. Tuhan tunjuk. Tok nenek moyang kita dapat hidayah. Siapa kita lah dapat hidayah. Dengan kita berpegang dengan agama Islam. Ni kata Tuhan lah yang hidayah kepada kita. Bagi puak kita ni berpegang dengan agama Islam. Kita tak nak dapat hidayah sama sekali kalau Tuhan tak tunjuk. Jadi dia seorang ya, Nabi sendiri pun nak toleh. Bukan hidayah iman, hidayah Islam ni Tuhan seorang ya. Ya perakak dalam Quran dengan cara dekat orang lain nak toleh. Nabi duk pisah pok nakir dia nak jadi Islam. Abu Talib orang dia kasih. Abu Talib kasih dia Nabi, kasih ke Abu Talib tu. Nabi bersadik tiak dia ya. Tiba-tiba Abu Talib mati dalam tidak beriman, tak jadi orang Islam. Maka duka cita lah Nabi tak ada arah. Duka cita di atas tak Islam pok nakir mati itu. Maka dalam Nabi duka cita tu Tuhan menurunkan ayat supaya nak menghiburkan hati Nabi. Tuhan kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tuhan kata innaka sesungguhnya engkau hai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak engkau nak boleh petunjuk sama sekali akan mereka hak kasih oleh engkau tu. Hak mati duk puling tu. Mun nak dia jadi orang beriman tak boleh. Tak boleh. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah orang hak boleh hidayah dia kepada siapa yang ia kanau. Kalau kita Abu Talib Tuhan tak ada nak hidayah jadi orang beriman. Tak Islam lah ni. Maka mati di dalam kubur Abu Talib. Tu nak ya tak hidayah iman ni kalau Nabi boleh buat. Tak mati dalam kubur lah pok nakir dia tu. Tu setara Nabi pun tak boleh buat. Tu nak ya kata buku beriman ni, buku Islam ni duk di tangan Allah seorang je. Walaupun Abu Talib saat ni ulama duk berkecek kata bila bangkit daripada kubur esok yang mucat, ya Islam. Tak ada orang lain boleh hak tu boleh kat Abu Talib seorang ya. Bangkit daripada kubur, maka Tuhan suruh mucat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada ayat dalam kitab tu. Islam dia sebagai sana. Kau ni khususiah bagi Abu Talib seorang, lain tak ada. Buat apa tu? Ulu tu hewak lagu tu ke Abu Talib. Karena selagi Abu Talib tak Islam, Nabi duka cita sampai ke akhirat. Duka cita di atas Abu Talib. Nabi duduk dalam syurga dan duka cita lagi dengan Abu Talib dia tu. Kenapa ada? Kalau kita nak lepas duka cita Nabi tu hewi beriman. Bakit dah kubur beriman. Bila beriman tak ada Nabi. Penyakit duka cita tak ada. Ada Abu Talib. Jadi ahli syurga kan jadi tak ada dah. Duka cita dalam hati Nabi. Ni Nabi duduk dalam syurga duka cita. Tah pok nakir duduk dalam neraka. Kalau tak ada ulama mari royak lagu tu. Tu dia. Tu nak ayat tahu buku hidayah iman ni. Ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah seorang, orang lain nak apa tak leh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hai Tuhanku, ya Allah, dan Allahumma
Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, salli hendak selawatlah engkau, wasallim dah hendak sejahteralah engkau. Jadi hendak selawatlah engkau, hendak rahmatlah engkau, dah hendak selamatlah engkau, dah hendak sejahteralah engkau. Di atas apa dia kita minta tu? Ala sayyidina, di atas penghulu kami. Di atas penghulu kami, di atas ketua kami ni. Siapa dia penghulu kami? Muhammadin. Pada Sayyidina. Siapa dia tu? Sayyidina. Siapa dia tu? Muhammadin. Muhammad. Ini ya berkecek. Ya berkecek kita tak ada kena kira makna dah ni. Allahumma salli wa sallim ni dia panggil jadi insya. Dia berkecek dengan kala insya dia panggil. Orang panggil gi jadi doa dengan lapar tu selalu dah tak ada kena kira ke makna dia. Sahabat yang berkecek datang sirak PMA salli sallim. Sirak PMA. Mana hendak selawatlah engkau, hendak selamatlah engkau. Kadang-kadang yang kecek lagu ni ibarat wa sallallahu ala wa salla wa sallama, kecek dengan Pak Emadi, wa salla wa sallama ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kecek dengan sirat masdar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Kalau kecek lain daripada sirat PMA, dia kena kira makna ya, baru jadi doa. Kalau kita kira lapar tu tak jadi doa. Tak jadi mito. Orang panggil jadi cerita ya. Jadi cerita, dok beroyak. Sebab itulah dia kena kata wassalatu wassalam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lapa tu dengan sirat PMAD perbaik, dengan sirat masdar perbaik, dia panggil khabariyah lafzan. Khabariyah lafzan doa iyah maknan atau isyaiyah maknan. Lapa tu duk beroyak, lapa tu duk cerita, tapi kita tilik di segi makna tu duk berdoa di atas Nabi. Ya Allah, hendak selamatlah engkau, hendak sejahteralah engkau di atas mulu kami ni Muhammad ni. Maka doa ni panjangnya hingga siapa kemat. Hingga siapa kemat doa ni tidak berputus-putus. Lepas pada kita ke lain pula doa nak cucu cicit kita pula doa. Tu dia. Jadi kita kaca dak minta Rasul saat itu sahabat-habis selamat dia. Tapi ada lagi pak yang tak selamat. Tu dia. Diri dia saat itu selamat, habis selamat. Hak tak selamat dia ialah betul kira hati dia. Hati dia tak ni duk serabut sakmu, duk dalam susah sakmu Nabi kita. Susah buku apa? Duk susah buku umat. Tu dia. Hati boleh Nabi umat ya Nabi boleh masuk syurga belakang, ya dia orang beriman belakang. Tapi ada hak masuk neraka, ada hak tak jadi orang beriman. Duk susah sakmu sampai dengan buku umat. Kalau kita minta Allah Taala wis selamatlah. Bose dia. Susah dia tu. Hak duk dalam hati dia saat ni jadi selamat, menjadi sejahtera. Kalau dia mau tanya kita nak kata minta doa apa itu hai selamat Nabi ya habis selamat. Nak rakyat kata ada tempat tak selamat di setengah-tengah tiko. Tekoh yang mikir hak umat tak selamat dia. Ada bose di dalam hati. Ada serabut di dalam hati. Fikir diri dia selamat, fikir diri umat tak selamat. Tu dia. Sahabat tu kita minta itu hai cabut buku tu itu baik daripada hati Nabi. Tu kata salim.
Muhammad, siapa dia Muhammad tu? Abdika hamba engkau Allah. Wa rasulika, dan rasul engkau, suruh engkau. Nabi Muhammad tu an-nabiyil ummi. Bada lagi tu, bada pada Sayyidina. Pengulu engkau tu Muhammad. Lagi pula seorang nabi an-nabiyil ummi. Seorang nabi yang bahasa ummi. Tengok. Seorang nabi yang bahasa ummi. Maka ummi di sini bukan lekeh. Ummi di sini bukan kurang ni. Ya ummi kalau kita tengok dalam fiqh ni orang kurang tak ke? Orang ummi tak sah jadi ummi, dia baca Fatihah tak pandai. Orang ummi ni maknanya orang basamu asal lagu tu. Orang hak basamu, orang manyu. Orang duk tak boleh tinggal mukok. Orang ummi. Maka orang basam manyu dengan muk ni. Orang ni kalau mengaji tak boleh ilmu. Duk pondok. 2-3-4 hari kelai jomong. Amok kiata. Kita 2-3-4 hari kelai jokong dulu. Tak boleh duk ingat kemuk. Ingat kemuk. Sebab itulah orang kalau kelaku yang duk lagu ni, orang ni tak boleh ilmu. Ngaji tak boleh ilmu. Sebab itulah orang tak ada ilmu ni dibasuh kepada orang yang basamu. Tu orang ummi. Orang basamu. Orang tak boleh tinggal mukpok dia panggil. Orang manyo dengan mukpok. Maka orang manyo dengan mukpok ni dia panggil orang ummi. Orang tak pandai baca. Tu baik dia dalam istilah fiqh, orang tak pandai baca Fatihah. Orang ummi. Orang qori lah orang ummi, orang pandai baca Fatihah. Kalau itu orang ummi ni tak boleh ya jadi takmil semaya. Kurang. Orang kurang. Kalau kita ummi hak dibasuh kepada Nabi ni bukan kurang. Apa yang kata ummi? Asal ummi ni orang yang bahasa mu, orang manyo dengan mu. Siapa kata dia saat itu mengaji tak pandai. Bila tak pandai tak ada ilmu. Sehingga Fatihah pun tak pandai baca juga. Ni kalau kita nak bubuk, Nabi yang bahasa ummi, jadi Nabi yang bahasa, seorang Nabi yang bahasa tak pandai baca, tak pandai menulis. Itu dia. Tak pandai baca, tak pandai menulis. Lepas tu lebih ke kurang orang tak pandai baca, tak pandai menulis. Hak duk di orang kita tak pandai baca, tak pandai menulis kurang. Hak duk di Nabi tu tak pandai baca, tak pandai menulis lebih. Lebih tujuh mana tak pandai baca, tak pandai menulis. Baca dengan tulis tu ya panggil tanggo bagi nak tanggo bagi maksud. Tanggo bagi maksud. Kita nak gapo? Kita nak tahu satu-satu perkara, kena lalu kau baca dulu. Kena lalu kau tulis dulu. Bila lalu kau baca, lalu kau tulis, kita boleh tahu. Bahawa siapa maksud kita. Kalau tak lalu kau baca, kita tak boleh tahu. Kalau tak lalu kau tulis, kita tak boleh tahu gapo-gapo perkara. Ni orang kurang. Kurang tak? Pak Nabi dia boleh tahu gapo-gapo tak kena lalu kau baca. Tak kena lalu kau tulis. Ini orang bijak dah ya. Tak berhajat hati Nabi itu kena baca baru boleh tahu. Kena tulis baru boleh tahu dah. Dia tahu selalu dah. Dia nak gapo dia tahu. Kalau gitu tahu ya saat ni tak ada kena lalu kau baca. Tak kena lalu kau tulis. Dia pandai dah. Dia bijak dah. Dia sapa kepada maksud. Dia tak ada kena lalu ke tanggo. Kau kata lagi tu. Betul.
jagung seekor dua. Kena lalu ke baca. Biasanya berhajat kepada tulis, kena lalu ke tulis. Baru boleh tahu. Kalau tak baca, tak buka kitab baca, tak boleh tahu. Pas Nabi bukan lagu tu. Baca tulis tu orang panggil tangga bagi nak tahu. Lepas tu Nabi tahu tak kena lalu kok tangga. Ngerti tak tu? Nak ya tak umi di sini bukan kurang lah. Umi di sini kerana lebih dah. Begitu. Tengah-tengah dia mau tafsir umi ni tak masuk ni. Nabi yang bahasa umi, nak tafsir umi saat ni tu jadi tak masuk. Kadang-kadang buat pergi berat, tak tahu tapah mana. Tu bukan dia. Bahasa umi kerana dia saat ni tak ada mok mati ya, saat ni kecil pok mati ya, tak ada lagi payah, tak ada lah, tak ngaji. Nabi dia bahasa tak ngaji. Tak ada orang nak cara kok ngaji. Tak usah dah heret kok tu, bukan maksud. Tu nak ayat atas tepat terima tak molek. Tepat terima tak molek, dia kena pergi kok tak molek. Jalan menyurah ni. Takut membawa kepada jadi lekeh Nabi. Tu salah kan? Salah. Kalau gitu jilah. Takrir sepuasaan ni jilah dah kah? Jilah. Kalau kita tak jadi serba-serba dalam otak kita tak dah. Jadi jilah. Nak ayat kata dia tu lebih doa. Dia boleh tahu satu-satu perkara, tak kena lalu kau baca, tak kena lalu kau tulis. Pandai doa. Ni takrir surah tuan guru almarhum ayah dia sikit. Banyak orang timur ni. Surah dia ni banyak orang timur ni. Kadang-kadang tu lain tak surah lagu ni, dia surah lagu lain. Tapi surah dia lagu ni alhamdulillah. Jadi makai dengan kepala kita. Bukan panggil tak jadi gendak martabak. Nabi yang bahasa ummi. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan di atas lepas daripada kita minta Allah Ta'ala rahmat dan Allah Ta'ala selamat di atas Nabi, kita minta pula di atas keluarga dia. Wa ala alihi, dan di atas keluarga Nabi. Sama ada keluarga pada bak zakat, keluarga pada bak doa, keluarga pada bak puji, masuk lagu. Keluarga pada bak zakat. Orang hak masa dia nung. Anak cucu Abdul Muttalib, anak cucu Hasim, Nopal, buat anak cucu Nopal, anak cucu Abdul Samsing. Dua tu anak cucu dua tu tak masuk dalam keluarga, tak masuk dalam keluarga Nabi Pak Zakat, keluarga saja. Ya Abdul Manah. Ya hak masuk dalam keluarga Nabi pada bab zakat ni Bani Hashim. Kamar dia keluarga Nabi pada masa tu saat ni dia tak masuk dalam asnah yang lapar nak makan zakat tak boleh. Berdosa. Kalau siapa dia giwi zakat kepada puak Nabi ni, keluarga Nabi ni tak berdosa. Tak sah wi zakat, dia panggil wi zakat tak kena. Kenapa? Keluarga Nabi ini tak ada masuk dalam asnah yang lapar, tak boleh makan zakat. Apa yang boleh makan hak lain? Dia tak boleh makan zakat, dia boleh makan hak lain. Puak ni dia boleh makan hak lain tu. Boleh makan harta ghanimah, boleh makan harta baik. Hak naik dia, harta rapah saya dalam perih tu boleh puak dia habis. Orang lain nak makan tak boleh. Boleh puak dia. Tu keluarga pada bab zakat. Yakni Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib. Keluarga pada bab puji. Keluarga pada bab puji.
Kullu mukmini taqiyin. Tiap-tiap orang mukmin hak takut Tuhan. Masuk dalam keluarga Nabi pada Pak Puji. Kullu mukmini taqiyin. Tiap-tiap orang mukmin hak ada sifat takut kepada Allah, ada sifat takwa. Itu pada Pak Puji. Keluarga pada Pak doa. Kullu mukmini walau asyan. Tiap-tiap orang mukmin walau orang berdosa sekalipun. Masuk dalam keluarga Nabi juga pada bak doa. Orang ni kena doa banyak. Tu dia. Kena doa dia banyak orang ni. Mudah-mudahan dia saat ni tu jadi apa? Jadilah dia saat ni tu orang yang soleh. Tak jadi orang deraka, tak jadi orang dosa. Tapi dalam hati pun masuk dalam keluarga Nabi lagi. Tapi pada bak doa. Wasah bihi ajma'in, dan di atas sahabatnya sahabat Nabi. Orang hak semasa dengan dia ni. Orang hak berimeh dengan dia. Lepas tu orang hak berjumpa dengan dia. Orang hak mati dalam agama Islam. Tu sahabat kita tak. Kita ni berimeh saja, jumpa tak, semasa tak, tapi tak panggil sahabat kita. Kalau gitu orang hak semata dia no sahabat. Sahabat berimeh dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Berimeh dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, semasa dengan Nabi, mati di atas agama Islam. Itu syarat sahabat. Itu dia. Kalau gitu kita ni tak tak panggil sahabat, tak panggil sahabat. Ajma'in sekalian mereka itu. Baik. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada kita bertabik. Kemudian daripada kita bertabik, pak tabik teh tak ni. Kemudian daripada itu, kemudian daripada kita bertabik dengan bismillah, kita tabik dengan alhamdulillah, kita bertabik dengan selawat sahalah. Lepas daripada tu clear. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, kemudian daripada hamdalah, kemudian daripada selawat sahalah. Clear saudara. Clear saudara ya Islam, dia kata. Dia panggil saudara yang seagama. Mujurlah kita Tuhan menjadikan kita ini orang Islam. Adik tebah kat ni. Alhamdulillahillazi hadana lil Islam. Di situ tu dia panggil sebagai notis dalil lah. Sebagai notis dalil. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sebagai notis dalil kata kita dia ni nak cara buku akidah. Dia panggil bara'atul istihlal. Notis dalil. Kalau akidah kita tetap sempurna, maka kita ni tak bertemu dengan surga. Tak bertemu dengan surga. Tak jadi Islam lah kita ni. Kalau akidah kita tu tak sempurna, akidah kita tak senang. Ini sebagai notis dalil. Kata kita dia ni nak jaga buku akidah. Mujulah kita Tuhan menjadikan kita ini orang Islam. Muju. Kalau kita tak muju di sini juga panggil kita orang tak kenal budi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tadi dalam hadap semua tak kau paling semua Tuhan. Apa dia tu? Tuhan Allah habis cakap. Kalau kita nak balas budi dunia suti ni tak padai kita nak bayar go. Tu dia.
Dengan jadi Islam itulah mudah. Sebagai kita pergi satu anak kecil untuk boleh buka pintu syurga dengan Islam itu. Kita pergi agama Islam ni seolah kita pergi tekek syurga. Kita pergi tekek syurga bila-bila duk nanti masa nak masuk. Tu. Tak muju kan. Ni kata mujulah kita tu yang menjadikan kita ini orang Islam. Dengan sahabat kita jadi orang Islam ni lah yang dapat kemenangan kita. Dapat kemenangan kita dari dunia sampai akhirat. Dapat kemenangan. Dapat kemenangan dunia. Di atas dunia pun kita jadi orang benih. Di akhirat pun kita jadi orang benih. Benih di sebelah akhirat syurga. Halah di akhirat neraka. Ini kata dapat kemenangan di akhirat esok kita orang benih. Mana kita boleh masuk syurga? Kalau kita orang halah di akhirat. Orang kasing kita ni jatuh ke halah. Neraka. Benih dunia hak mana? Dapat kemenangan kita dari dunia sampai akhirat. Orang duduk di atas dunia, orang hak tak ada seteru. Tu kan benih. Orang duduk atas dunia hak ada seteru, orang halah. Kenapa ada? Orang hak ada seteru ni ku duduk ke dia tak susah. Duduk dia saat ni tak seni wala kaya. Tidur tak kena. Takut teru nak mari bedih. Takut teru nak mari buat nyanyi. Kalau yang naik kereta boy kali potobek kok jalan, ikut pergi di mana hati dia tak seni. Ikut dia duduk di mana 24 jam hati dia tak seni. Orang hak ada seteru. Orang tak ada seteru 24 jam ikut duduk di mana? Seni. Orang seni di atas dunia ni orang panggil orang benih. Orang susah hidup atas dunia ni orang halah. Orang seni di akhirat orang benih. Orang susah di akhirat orang halah. Tidak ada. Ni dapat kemenangan kita dari dunia dengan sahabat kita pergi tengok agama Islam. Kalau kita tidak hidup di atas data Islam, kita tak seni dunia. Mana kita tak ada duduk dalam kokin hak Islam. Kita tak ada pergi dengan agama Islam. Kita tak ada dengan unek-unek Islam. Buat nyanyi ke orang tu, kita curi orang tu, kita sama orang tu. Kita tak seni sama. Ada seteru sama kita. Berkelahi balah dengan orang tu. Berkelahi dengan orang ni. Maki ke orang tu. Buat nyanyi ke orang tu. Orang tu buat nyanyi kita. Kalau tak ada kod dengan Islam. Kalau kita pergi kod Islam, pakak seni habis. Tak ada seteru madu lah tu. Ni kata, dengan sahabat kita pergi tengok agama Islam ni lah kita dapat kemenangan dunia. Dapat kemenangan di akhirat. Hingga tidak ada kesudahan. Kekal kita dalam syurga insya. Ahli syurga kekal dalam syurga, ahli neraka kekal dalam neraka. Hak masuk neraka dengan tubuh kafir. Hak masuk neraka dengan tubuh Islam. Bila habis dosa, gibuhlah syurga pulih. Tak kekal dalam neraka. Sabit tak kekal dalam neraka, masuk neraka di atas modal iman, modal Islam. Tapi masuk neraka kerana kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita jaga akal benih dan tubuh. Hendak di sini wajib. Maka hendaklah kita jaga akal benih dan tubuh Islam. Benih dan tubuh. Tubuh. Benih. Tubuh. Hak tullah. Hak tullah. Benih. Tubuh. Benih Islam. Tubuh Islam. Benih Islam kita. Nak kejak di kita. Nak berturuh di kita. Dengan kita reti.
Dengan kita reti dan kejak akan sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Rasul. Reti ngaji reti. Patu kejak. Kalau tak kejak tak jadi mari di Wahabi. Sarah-sarah lekok ke Wahabi itu tak kejak. Ngaji reti dah tapi tak kejak. Golek. Nah, ni kena we kejak. Orang hak dok pergi ke Wahabi tu hak mengaji pondok belah-belah tahun tapi dia dakwah di Wahabi perak gi kono dia tak kejak. Dia mengaji reti tapi tak kejak. tak kejak. Nah, bila tak kejak, bila masa ia akan duit. Ia akan golek. Sebab tu kena jadi kejak semua tu. Jadi kejak. Kejak akan sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Rasul. Serta terima pada mata-mata hati. Jang penuh-penuh dalam hati. Jang penuh-penuh di dalam hati semuanya sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Rasul. Ulama kutip buat di dalam kitab dia wajib kita kena Allah ada, tahu kata Allah tak ada. Allah tu sedia, Allah tu bersalah, Allah tu puasa. Kita kena kejak so. Tu dia. Allah tu tak serupa dengan makhluk. Kejak so. Hak Rasul pun serupa tu juga. Rasul tu orang sidik amanah, tak boleh patanah tu semua ti. Sebut kata orang di Rasul mesti kena bersepakai dengan ini sifat. Tu kejak gitu. Maka kita kejak benda ni itulah dikatakan kita ni orang ada benih Islam. Dia tak ada hak ni, orang panggil tak ada benih Islam. Nak masuk syurga dengan orang ni. Orang ni tak reti sifat-sifat tu, tak boleh masuk syurga. Muhammad tu siapa dia? Ya tak tahu, tak boleh masuk syurga. Orang panggil tak ada benih. Orang panggil tak ada benih. Tak ada benih. Kalau gitu, kita orang mengaji sifat 20, kita orang sudah kena Allah. Allah satu zat yang tidak arak jiring. Yang kita tahu dah. Lagi pula Allah saat itu berpakai, dia bersifat dengan tiap-tiap sifat kamalah. Lagi pula ulama, bawa tubik boh di dalam kitab ya buat satu-satu hak wajib kita mengaji dengan cara tafsir. 20 sifat. Kalau kita kena cerak benda-benda ni, dikatakan kita ni orang sudah kejak dengan benih-benih Islam. Dia panggil kita ni sudah pergi tekek syurga. Pergi tekek syurga. Tu dia. Dia kata serta terima pada mata-mata hati kita semuanya. Sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Rasul. Abah ke semua hukum-hukum Islam kena kita terima semua. Hukum-hukum Islam hak mari dalam hadis ulama buh dalam kitab-kitab dia tu. Kita kena terima habis. Hak ulama hukum kata haram, kita kena kata haram. Hak ulama kata halal, kita kena kata halal. Kalau kita tak terima hak ulama kata haram, patut kita pergi kata halal. Kalau haram saat ni siapa tanya ijma' daruri, kita kupu dia panggil mencari ke ijma' ulama. Kalau gitu semua hukum-hukum Islam tu kita kena terima berlaku. Hendaklah kita tahu bahwasanya hendaklah kita tahu bahwasanya hendak di sini dia panggil atas jalan wajib wasai dia panggil wajib atas jalan tangguh. Wajib atas jalan tangguh. Jadi tiap-tiap yang kita nak retikan sifat-sifat Allah, kita kena kira dengan akal.
Kalau kita tak kira dengan akal, kita tak dapat erti. Maka sebut kata kita kira dengan akal, maka hukum akal ya tubik 3. Kadang-kadang kita fikir tu tubik tembuh kok sunat. Kadang-kadang kita fikir tembuh kok tak. Kadang-kadang kita fikir nampak kedua. Lek sungguh pun boleh jadi, lek tak pun boleh jadi. Kalau gitu sabit dengan benda hak pasal kita kira dengan akal ni tak boleh lari tubik 3 ni. Kalau gitu kita nak kenal Allah, kita kena kira dengan akal. Kalau kita tak kira dengan akal, tak nampak. Tak nampak sikit habuk kalau kita tak kira dengan akal. Sebab itulah setengah-tengah kita awak-awak agama tu ialah nazar. Dia kata gitu. Awak-awak agama. Jadi hak kita malah awak-awak agama tu kena Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awak-awak agama tu ialah kena Allah. Kena Allah. Tapi nak boleh kena Allah tak dia kena dengan akal. Sebab itulah tengah-tengah ulama yang kata awak-awak agama tu ialah nazar. Apa nazar? Kira dengan akal, sabit dengan Allah. Kena kira dengan akal. Jadi kena Allah, kena tu kenalah, tapi dia kena kira dengan akal. Kalau orang gila ya tak ada akal, ya tak boleh nak kena Allah. Ya tak ada nazar. Tu dia. Kalau gitu nak royak kata kena Allah saat itu ya kita kena lalu kok anak tangga 3 potong. Kita kena jejak anak tangga 3 potong ni. Barulah kita boleh kena Allah. Kalau kita tak lalu kok anak tangga 3 potong ni, kita tak jejak anak tangga 3 potong ni, kita tak dapat nak kena Allah. Tak dapat nak kena Allah. Maka anak tangga 3 potong ni dia panggil pokok akal. Wajib mutayyir. Hendaklah kita tahu bahawasanya perkara tu badar pada nyo tak rojak. Apa nyo? Perkara. Yani perkara yang kita hukumkan. Perkara yang kita hukumkan dengan jalan fikir akal. Jadi hendaklah kita tahu bahawa perkara-perkara yang kita buat keputusan itu hukum. Kita buat keputusan dengan jalan fikir dengan akal. Kita buat satu keputusan. Kita buat keputusan dengan cara fikir dengan akal. Tidak lepas daripada 3 perkara. 3 perkara ni. Kadang-kadang kita fikir satu perkara, kita buat keputusan temu sungguh. Kadang-kadang kita fikir satu perkara, buat keputusan temu kok tak. Kadang-kadang kita buat keputusan som belaka. Lek sungguh kosong, lek tak kosong. Supaya memayoyak kita. Aku lalu saat ni, aku temu dengan setokok batu. Duk dia. Pak kita nak waktu saya ke mana? Duk dia. Batu tu duk dia. Atau yang kata batu tu duk gerak. Aku lalu saat ni batu duk gerak gogak. Pak kita nak buat putusnya lagu mana dia mau royak kita lagu tu. Lek gerak. Lek dia. Kita kena buat putusnya kata som belako. Tu harap. Dia panggil kita buat putusnya dengan jalan harap. Som belako. Ya batu. Ya nak bergerak apa boleh. Ya nak dia apa boleh. Tak ada tegalang ni dalam otak kita. Nak tahu mesti ya kena dia. Tak boleh.
Mesti ya kena gerak, tak boleh lagi. Bila dia mau cerita lagu tu, kita kena buat putusnya song belaka. Gerak pun song, dia pun song. Wah, kalau dia memayoyak kata aku lalu saat ni, aku nampak batu tu duk bergerak ratik, duk dia ratik. Tukar aku tengok. Ha ni kita keluar putusnya le mana? Ha ni kita kena buat kerasing dengan cara otak kita tak boleh jadi. Tak boleh jadi sama sekali. Kita buat putusnya tembus kok dak. Sembuh kok dak. Sembuh kok tak sungguh. Kita kena kerak pah mustahil. Tak boleh jadi sama sekali. Batu saat itu nak hidup gerak ratik, dia ratik pada suatu masa. Atau ada yang kata, aku lalu saat ini aku nampak batu bergerak pun tak, dia pun tak. Lepas dua. Nah, kita buat putus dengan akal, dengan cara, tak boleh jadi. Nah, ini nak goyak kata, kita buat putus hak kok jalan mustahil. Tu dia. Ha ni nak kayak atas buku hak kita kira dengan otak yang tak lepas daripada tiga. Kadang-kadang kita kira temukuk sungguh. Kadang-kadang kita kira temukuk dak. Kadang-kadang kita kira temukuk song tu. Ini kata tak lepas daripada tiga perkara. Satunya perkara yang mesti sungguh. Nah, kita fikir temu kok ni. Kita fikir temu kok ni. Sungguh saat ni. Hak kita buat putus saya temu kok sungguh. Lek tak sungguh tu kita tak timus. Lah salah tu tak timus sikit pun. Nah, kita kata tak timus tidak sekali-kali. Tak timo tidak sekali-kali. Maka benda hak kita fikir temu kok sungguh tak temu kok apa tak timo tidak sekali-kali ni, maka dinamakan wajib pada akal. Seperti ada Tuhan kita dah sedianya hingga kita katalah. Tuhan kita ada ke tak ada? Ada Tuhan kita sungguh ke tak sungguh? Maka kita fikir temu kok sungguh. Lek tak ada dia, tak boleh jadi sama sekali. Tak timo tidak sekali-kali. Itu putus tak ada payah. Kalau harap ya kata mala yakbalu lingtifak. Mala yakbalu lingtifak. Bagi yang tidak timo ternapi. Yani bagi yang tak timo dak. Wajib ialah bagi yang tak timo dak. Bila sebut kata bagai tak timo dak, jadi bagai tentu sungguh. Amala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Bagai tak nampak pada kira akal kita akan tidaknya, jadi akan daknya. Sebut talik dak tu kita tak nampak, tentulah ke mana tak? Lek dak kita tak nampak. Lek dak kita tak nampak. Sebut atas lek dak tak nampak itulah bagi tentu sungguh. Bila lek dak tak nampak kan sungguh lah benda tu. Gitu kan. Hanya kata perkara yang mesti sungguh. Sungguh tu siapa antara mana? Lek dak tu tak timo tidak sekali-kali. Hanya panggil wajib. Seperti ada Tuhan. Ada Tuhan itu sungguh. Lalah mana mesti sungguh. Lek tak ada tu tak sama sekali. Kita tak nampak. Lek tak ada tu kita tak nampak. Setianya hingga akhir kata gila. Keduanya perkara yang tentu tidak. Perkara hak tentu tidak. Sebut kata tidak tu tak terima sengoti. Ni jawab hak masuk sungguh ni Tok Guru ni. Jawab ni. Hak habis mudah buat tak orang kampung.
Nah, perkara hak tentu tidak. Kita wak putus dengan akal kita mukut dok. Dok. Kalau dok gak lek ngoti itu kita tak timo, lek sungguh itu kita tak timo langsung. Lek sungguh ya kita tak timo langsung. Nah, kata tak timo ngoti. Lek sungguh ya tak timo langsung. Dan sungguh sekali-kali maka dinamakan mustahil. Seperti tidak ada tauhid barunya hingga akhir. Dan kata tauhid kita ni tak ada. Sebut kata tauhid tak ada, kita kerak lalu dengan akal kita. Tak ada tauhid ni sungguh tak sungguh. Dak. Tak sungguh. Nah, tentu dak sama sekali. Tak ada tauhid kita tentu dak sama sekali. Bila dak tak sungguh sama sekali. Sungguh tu kita tak terima langsung. Tak ada tauhid kita ni sungguh. Ada. Ini tak ada tauhid kita ni dak. Sungguh dak langsung. Tak wajah. Nah, ketiganya perkara yang boleh jadi dua belah. Nampak berlaku. Nah, tapi hak Arab tadi yang kata hak mustahil itu malayak balu subuh. Bagai tak terima sungguh. Sebut tak bagai tak terima sungguh ni bagai hak tentu tidak. Nah, hak soal lagi malayu tasawwaru fil akli wujuduhu. Bagai tak tahu pada kira akal kita akan sungguhnya. Jadi sebut talik sungguh tu kita tak nampak. Iaitu bagai tentu tidak. Ketiganya perkara yang boleh jadi dua belah, sengoti atau bahau. Kita nampak belakang. Lek sungguh pun nampak, lek tak sungguh pun nampak. Bila diceritakan dia. Bila orang royak dia, bila orang royak diceritakan dia ke perkara tu. Orang royak kata sungguh. Kita nampak. Atau tidak. Dirinya diri perkara. Kita nampak juga. Hak ni maka dinamakan jahil. Seperti mengada tauhid akan apa-apa mungkin. Atau meniadakan dia ke apa-apa mungkin. Atau tidak mengada. Tak mengadakan mungkin. Kita nampak berlaku. Mungkin ini. Hari tu kau tauhid tak ada wak lagi. Mesti kerana tauhid wak. Mesti tauhid kena wak mungkin. Dah. Tak mesti. Di antara buat mungkin dengan tak buat mungkin saat ni tu kita terima laku. Tak ada terik lek tu lah ni, tak ada terik lek kata kena buat. Tak ada terik kata lek kata kena tak buat. Nampak laku? Ya nak buat boleh. Tak mau buat pun boleh. Ikut dia nak buat. Di antara buat dengan tak buat tu ikut dia. Patut dia buat. Ada mungkin kita boleh tengok. Harus. Lepas tu yang mengada pula hak dia buat. Yang meniada pula hak dia duk buat. Mati, hilang, nak tahu banyak mana. Harus, bukan mesti. Bukan mesti dia meniada, bukan mesti dia buat. Itu nak royak kata harus. Tu dia. Supaya dia mau royak kita tadi. Ku lalu ku nampak batu tu, kokoh duk gerak, kokoh duk diam. Tak ada apa. Nampak lah, bukan mesti batu tu kena mengambil dia. Tak. Tak terima gerak kali-kali. Tak. Bukan tak batu tu mesti kena ambil lek gerak sama. Tak terima dia sekali-kali. Tak. Tekah-tekah ya gerak. Tekah-tekah ya dia. Harap bukan. Tak terik lek tu. Tak terik lek ni. Atau kata kita terima belakang. Kita song belakang. Padahal mau kata batu tu. Mesti. Dia kena ambil tu. Ada. Mesti kena ambil dia. Ada.
batu tu. Gerak ratik, dia ratik. Ha tu kita kena kerak dah lah. Kalau mari berkecek rupa lagu ni kita kena kerak. Mustahil bagi batu tu ambil gerak dia pada masa tulu. Hak ni kita kena kerak. Kita kena buat hukum, kita kena buat putusan. Apa? Benda ni tak boleh jadi sama sekali. Tak boleh masuk dalam kepala kita. Batu nak duduk dengan rupa mana? Gerak pun tak. Dia pun tak. Dia panggil mustahil. Kita buat putusan benda hak tak boleh jadi sama sekali. Benda hak tentu tidak sama sekali. Tak boleh jadi. Batu saat itu mesti dia kena mengambil salah satu. Daripada gerak dan dia. Dia nak ambil gerak pun tak apa. Dia nak ambil lek dia pun tak apa. Ini bagi hak tentu sungguh. Kita nak buat putusan, kata sungguh lagu tu batu, dia nak ambil gerak pun tak apa, nak ambil dia pun tak apa. Salah satu daripada gerak dia mesti dia kena ambil mana-mana sah. Ini wajib. Dia nak ambil gerak, tak apa. Nak ambil dia, tak apa. Kira betul batu tak boleh lepas daripada gerak dia tu wajib. Mana-mana satu daripada gerak dia tu wajib. Bila yang ambil lek dia haram. Bila ambil lek gerak haram, hak tu kok dia nak pilih, betul tak boleh lepas kedua tu mesti. Hak tu wajib. Hak tu barang tentu sungguh gitu. Batu tu lepas daripada gerak dia tu mustahil. Batu tu ambil kedua, mustahil juga. Tu. Ni tu di antara buat dengan tak buat tu tak mesti kau dia nak buat tak apa, tak mau buat tak apa. Batu nak gerak boleh yang nak dia boleh. Kohai tak lepas daripada buat dan tinggal. Wajib dia kena ambil mana-mana satu. Buat mau yang ambil lek buat, buat mau yang ambil lek tinggal. Nak ukur dengan batu tadi tak boleh. Kita kata wajib. Nak rakyat kata salah satu daripada buat dengan tinggal tak ni mesti. Hak tu haram. Ikut yang nak buat. Ikut yang nak ambil. Ambil lek buat pun tak apa, ambil lek tak buat pun tak apa. Mesti salah satu. Mesti itu mesti salah satu. Mesti salah satu tu wajib. Buat gatik, tak buat gatik. Hak tu mustahil. Lepas kedua, buat pondok, tak buat pondok. Hak tu pun mustahil. Bila yang baik lek buat, baik lek tinggal harus. Kira betul kata tak lepas daripada buat dan tinggal wajib. Tu kira malah nama tukar. Nama pelik tu. Tu hak ni maka dinamakan jaiz. Berarti mengada tu akan apa-apa mungkin atau meniadakan dia atau tidak mengada. Maka perkara-perkara yang tiga inilah jadi tutup atas kita tahu pada hak Tuhan dan pada hak Rasul. Alaihimus salatu wassalam. Inilah yang panggil hukum akal. Maka hukum akal inilah untuk kita nak pakar di Allah, untuk kita nak pakar di Rasul. Tiap-tiap satu sifat saat ini kita kena kira dengan wajib, kena kira dengan mustahil. Tu dia. Kira dengan wajib, kira halik sungguh. Kira hak mustahil, kira halik tak ada. Kira halik subuh, kira halik nafi. Tak ada payah dah, tak ada payah. Nanti kita kokoh masuk biar kita berjaga. Maka tentulah mengerti Tuhan kita itu maujud Allah. Ni mana tak baca ni? Muka 5. Muka 5. Dan lagi sebentar lagi wah.
muka 5.